Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini Ahad 19 Rabiul Awal 1444 bersamaan dengan 16 hari bulan 10 2022, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar, surah yang ke-54, mengandungi 55 ayat. Dia berada dalam juzuk yang ke-27. Juzuk yang ke-27. InsyaAllah kita akan baca muqaddimah dan isi kandungan intisari surah. Kemudian kita pergi kepada munasabah As-surah 5 qablaha dan kita akan ambil 2 ayat tafsir daripada surah ini, ayat pertama dan ayat yang kedua. Jadi para jemaah sekalian, surah Al-Qamar, apa isi kandungan, tunggu kejap lagi kita akan baca. Dan apa kelebihannya akan disebutkan, dan juga beberapa perbincangan tentang surah ini. Sebagai muqaddimah, permulaan, kita baca dulu beberapa ayat di muka surat bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi, muka surat 1178. Ada orang tanya, dia ustaz dah sebut Jawi. Ada Rumi? Ada. Rumi pun ada. Kalau nak beli cetakan yang asal, yang baru, yang lama dulu. Cetakan yang baru ni katanya banyak berlaku perubahan, jadi kita kekalkan yang asal yang ditulis oleh para pengarangnya. Baik, pelajar, buka tafsir surah Al-Qamar, kita baca 4 ayat daripada awal dia tu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis saa'atu wanshaqqal qamar. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Baik, itulah. Kita ikut muka surat 118. Baik, para pelajar sekalian, kita berpindah kepada muqaddimah surah, muka surat 1177. Surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar, surah ini diturunkan di Makkah.
Ini gaya pimpinan, dia mula dengan turun dulu. Surah Makkiyatun. Surah Makkiyah. Jadi para ulama mengatakan surah Al-Qamar ini Makkiyatun, wa qila, ada sebahagian ulama mengatakan illa thalatha ayat, kecuali 3 ayat. Min qawlihi ta'ala am yaquluna nahnu jami'un muntasir, ayat 44, 45 dan 46, was-sa'atu adha wa amar, famadaniyatun. Itu sebahagian ulama lah. Tapi ramai yang mengatakan wa mimman naqala al-ijma', ramai yang mengatakan ijma' bahawa surah ini makkiyatun. Sebagaimana kata di Al-Qurtubi, suratul Qamar makkiyatun kulluha fi qaulil jumhur. Mana majoriti ulama kata semua makkiyah. Sedikit ulama kata kecuali ayat 44, 45, 46, kita kata wallahu alam. Panjanglah hujah dia tu. Tapi cukuplah turun kat mana pun, yang penting kita nak faham apa yang ada dalam kandungan surah ini. Surah ni Al-Qamar mengandungi 55 ayat. 55 ayat. Dinamakan surah Al-Qamar. Mana Al-Qamar, mana bulan. Qamarun, mana bulanun. Boleh tak? Qamarun, terjemahan dia bulanun. Tak boleh? Kena bulan saja. Bulan saja, buat dia punya tanwin, bulan. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Yakni telah dekat masa datangnya berbanding dengan umur dunia yang telah lalu. Walhalnya masa turun ayat Quran ini Makkiyatun, 1440 tahun lebih dulu. Sampai hari ni tak kiamat lagi. Jadi ulama tafsir kata maksud dia nak banding umur dunia dulu. Umur Nabi Nuh pun 1000 tahun. Umur kedatangan Nabi baru 1400 lebih. Kita mengatakan kecil dah tu nak banding orang dulu. Surah ini tulis di pelajar. Wa tusamma aidan, dinamakan juga surah ini dengan nama Iqtarabat. Ada ulama kita tulis dikata surah ni nama dia surah Iqtarabat. Ambil di mana hikayatan li awwali kalimatin uftutihat biha. Ambil daripada kalimah yang pertama dalam surah Iqtarabat. Dia kata surah Iqtarabat. Yang ketiga wa tusamma, dan dinamakan juga dengan surah apa? Dengan surah Iqtarabatis Sa'ah. Iqtarabatis Sa'atu berdasarkan hadis Abi Waqid Al-Laythi yang kita akan baca sekejap lagi. Jadi ada 3 nama lah. Nama yang paling masyhur Al-Qamar, Iqtarabat, ataupun Iqtarabatis Sa'ah. Iqtarabatis Sa'ah. Baik. Minas sunnah, tulis ni. Fadailus surah. Kelebihan surah ini. Apa kelebihan dia? Minas sunnati, di antara sunnah, qiraatu suratil qamari, membaca surah Al-Qamar ini pada rakaat yang kedua solat hari raya. Solat raya 2 rakaat. Kita baca rakaat yang kedua, baca surah ni ba'dal Fatihah. Aina dalil? Mana dalil? Dalilnya an Ubaidillah bin Abdullah anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Aba Waqid Al-Laythi. Umar khalifah pergi tanya Abu Waqid Al-Laythi, ma kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitri.
Abu Waqid, apakah surah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunat Aidil Adha dan Idul Fitri, dua hari raya ni? Faqala Abu Waqid kana yaqra'u fihima, Nabi kita baca bi qaf wal Qur'anil Majid. Ingat ni pelajar, rakaat yang pertama Nabi baca Al-Fatihah, selepas Al-Fatihah dibaca surah Qaf. Rakaat yang kedua selepas Al-Fatihah, waqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hadis ini sahih, akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi kita, pelajar-pelajar kita ni kena hafal dua surah ni. Surah Qaf dengan surah Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ingat ya? InsyaAllah kata. Jadi imam, kalau tak ingat juga baru kita turun kepada Sabbihis dengan hal ataka hadisul ghasyiyah. Ataupun gilir. Tahun ni surah ni, tahun ni surah ni. Yang pentingnya kena bacalah, jangan tak baca. Baik, kita pergi kepada dalam tafsir pimpinan intisari kandungan. Tengok pelajar, dia tulis intisari kandungan. Maknanya ada gapo, bahasa Kelantan sikit. Ada gapo dalam surah ni? Apa yang terkandung dalam surah ni? Secara ringkasnya kita nak ambil isi dia, intisari. Ataupun dia panggil intipati. Macam-macam lah istilah. Memberikan peringatan dan amaran dengan berbagai-bagai cara kepada golongan yang kufur engkar, yang mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, serta mendustakan pula keterangan-keterangan yang berhubung dengan hari kiamat dan segala yang akan berlaku pada hari itu. Segala benda dia balah berlaku itu. Kemudian ditegaskan bahawa tiap-tiap perkara akan mencapai kesudahannya yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu yang benar akan berakhir dengan kejayaan dan yang salah buruk padanya. Dengan ayat ni, yang benar akan berakhir dengan kemenangan dan kejayaan, yang salah buruk padanya, wal'iyazubillah. Untuk menyedarkan golongan yang masih berdegil dalam keingkaran dan kekufurannya, lalu diceritakan perihal nabi-nabi yang telah lalu dan kaum masing-masing, serta balasan buruk yang telah didapati oleh golongan yang ingkar semasa mereka hidup di dunia, selain daripada azab seksa yang disediakan untuk mereka di akhirat kelak. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan tentang kekuasaannya yang mutlak. Allah menciptakan tiada sesuatu menurut takdir, ketetapan yang telah ditentukan, dan cara melaksanakan apa yang dikehendakinya hanyalah dengan satu cara sahaja, cepat jadinya seperti sekelip mata. Kun fayakun. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan tentang kekuasaannya. Baik. Kemudian diulangi amarannya kepada golongan yang engkar, bahawa mereka akan ditimpakan dengan akibat yang buruk jika mereka masih berdegil dalam keingkarannya, kerana tiap-tiap perkara yang mereka lakukan adalah tertulis dalam kitab suratan amal, dan tiap-tiap perkara yang kecil, yang besar dan yang besar tetap tercatat. Surah ini diakhiri dengan menerangkan balasan yang sebaik-baiknya yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang tetap mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan di taman syurga yang indah permai, di tempat yang sungguh bahagia, di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya,
lagi yang berkuasa melakukan apa jua yang dikehendakinya. Jadi orang yang baik, orang-orang yang bertakwa duduk di mana? Orang bertakwa duduk di mana? Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami ini di kalangan orang-orang yang duduk di tempat yang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik para pelajar sekalian, itu intisari pimpinan. Kita pergi pula dalam susunan tafsir Al-Muharrar, sebab dia tersusun di sini dengan nombor, mudah kita nak faham, nak tangkap. Dalam tafsir ini kata maqasidus surah, objektif surah ini apa dia? Min ahammi maqasidi hadhihi surah al-hadithu an sunanillahi ta'ala fi khalqihi. Allah Ta'ala cerita tentang ketetapan Allah ke atas makhluk ini, allati min abrazi mazahiriha, di antara ciri-ciri yang sangat zahir, nasrul mu'minin, Allah Ta'ala pilih beri pertolongan kepada orang mukmin, wa khizlanul kafir, Allah Ta'ala akan biarkan tidak diberi pertolongan kepada orang-orang kafir. Orang kafir tak dapat pertolongan. Maudu'at as-surah, maudu'atus surah, isi kandungan surah ini apa? Mengikut dalam versi ini kita pecahkan kepada nombor. Ada 7 perkara. Min ahammi maudu'ati hadhihi surah, di antara isu yang menarik yang telah dibincangkan dalam surah ini, yang pertama, yang pertama, al-inzaru biqtirabil qiyamah, amaran, peringatan bahawa kiamat sudah hampir. Wa tasjilu mukabaratil musyrikin, dan rakaman kepada puak-puak kafir yang tak mau menerima, dia tak mau terima Islam. Kita rakamkan perbuatan mereka. Mereka kerah kepala menolak ayat-ayat yang telah jelas, dan mereka menentang kebenaran al-haq yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2, amrul rasul, Allah Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil i'radinahum, tinggalkan mereka. Jangan terlalu orang panggil duk mikir apa ni. Setelah Nabi menjalankan tugas, menyampaikan, mengajak mereka, mendidik mereka, mereka kerah kepala tak mau juga, biarkanlah hatta ya'tiya qada'ullah, sehingga datang ketetapan Allah Azza wa Jalla untuk membinasakan mereka, atau Allah buka hati mereka. 2 ya. Abu Jahal binasa, Abu Sufyan dibukakan hati dia, masuk Islam. Kuasa Allah. Kita pun sebagai pendakwah jangan lupa, kita jalankan tugas, sampaikan yang baik-baik. Orang terima, alhamdulillah. Orang tak terima, kita kata setakat itu dulu perbincangan kita. Apa boleh buat? Yang ketiga, inzarul musyrikin bima sayakunun, amaran kepada puak-puak kafir dengan apa yang akan berlaku ke atas mereka pada hari kiamat, min zillatin wa nadamatin wa hasratin, kehinaan, penyesalan dan kekecewaan yang berpanjangan yang tidak ada kesudahan. 4, zikru qasasil mukazzibin, Allah Ta'ala sebut juga dalam surah ini cerita-cerita orang yang mendustakan Nabi mereka dari kalangan umat-umat yang terdahulu, seperti kaum Nuh, Ad, Samud, Fir'aun. Kalau kita tengok dalam Quran ni, watak ni ya dia sebut sentiasa, diulang. Sedangkan banyak lagi Nabi, ramai lagi Nabi lain, tidak begitu disebut. Wa ma laquhu minal jazaa'i ala takzibihim, apa yang mereka rasai daripada azab disebabkan pendustaan mereka. Wa ma halla bihim min halakin wa damar,
dan kehancuran, kebinasaan yang Allah timpakan ke atas mereka. Khamisan, yang kelima, taubihul musyrikin. Allah Ta'ala nak cela puak-puak kafir ala adamil i'tibar bihadhihi nuzur. Mereka tak mengambil iktibar daripada amaran-amaran yang tersebut. Dan Allah Ta'ala sebut apa yang mereka akan dapati balasannya di akhirat yang penuh dengan penghinaan, yang penuh dengan keseksaan. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sadisan, yang keenam, bayanu mazahiri qudratillahi ta'ala. Allah nyatakan kekuasaannya dan hikmahnya, kebijaksanaannya. Semua yang berlaku itu biqada'ihi wa qadarihi, semua yang berlaku dengan takdir Allah, dengan ketetapan daripada Allah Azza wa Jalla. Wa anna masyiatahu nafidatun, segala kehendak Allah semuanya terjadi. Kita tak boleh lari daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala meliputi ilmunya dengan segala perkara yang dia lakukan. Yang terakhir, sabi'an, khutimatis suratu. Allah Ta'ala tutup surah ini bitabsyiril muttaqin, dengan menyampaikan khabar gembira kepada orang yang bertakwa, bihusnil aqibah, dengan mendapat akibat yang baik, wa ma yu'taunahu minal karamah, dan kemuliaan yang Allah sediakan kepada mereka, sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi. Tamaklah 7 perkara para jemaah sekalian, 7 perkara maudu'at surah, isu besar yang Allah Ta'ala sebut dalam surah yang mulia ini. Adapun munasabatuha lima qablaha. Ini perhati baik. Munasabah susunan ayat Al-Qamar, sebelum daripada Al-Qamar surah apa? Surah An-Najmi. Sebelum An-Najmi? Sebelum Najmi. Qaf. Ingat. Baik. Tengok di kita punya susunan. Tattadihu, terserlahlah munasabah surah ini dengan surah yang sebelumnya, surah An-Najmi, dari 3 sudut, 3 dimensi. Yang pertama, ittifaqu, sepakat akhir surah An-Najmi dengan permulaan surah Al-Qamar, sekitar i'lan hampirnya kiamat. Tengok surah An-Najmi dalam ayat 57, azifatil azifah, dekat dah kiamat nak berlaku. Mari ayat Quran ni permulaan suratul Qamar, iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah hampir. Tengok dia panggil tanasuk. Tutup yang tu, mula yang ni macam siri sambungan. Subhanallah. Wa qala fi hadhihi surah iqtarabatis sa'ah illa anu zikru hahuna dalilan ala al-iqtirab. Tapi lebih surah Al-Qamar ni Allah sebut tanda. Yang tanda dibagi tahu ya, azifati, dekat je. Yang ni ada tanda. Apa dia tanda? Wa syaqqal qamar, bulan terbelah 2. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, insya-Allah kejap lagi kita baca. Bahawa orang kafir minta dengan Nabi nak tengok tanda. Muhammad, anta ni betul ke tak betul? Kalau betul, bulan terbelah. Fanshaqqal qamar marratain, pop, bulan terbelah 2. Satu. Munasabah yang kedua, tanasub tasmiyah wa husn at-tanasuq. Elok nama, indah susunan. Tulis, eloknya nama, indahnya susunan di antara An-Najmi wal Qamari. Dekat. An-Najmi wal Qamari. Manakala kita dapat anak 2, anak kembar, laki-laki dengan seorang, perempuan,
Yang laki-laki Najmi, yang perempuan Qamar. Comel. Comel ke tak comel? Mana aku anak kembar? Cari lah. Sebagaimana dalam surah Asy-Syamsi dengan surah Al-Lail, wal syamsi wa duhaha wal laili, jadi matahari lawan dia malam. Wadduha, sebelum daripada surahnya Al-Fajri. Allahu Akbar. Dia panggil susunan nama-nama surah tu comel sekali. Ini menunjukkan dia datang daripada Allah. Min mishkatin wahidah, daripada sumber yang satu. Kalau orang lain buat, dia tak sama. Perkara yang ketiga, fussilat, diperincikan dalam surah ini keadaan umat-umat yang terdahulu kebinasaannya sebab mereka mendustakan rasul-rasul. Dalam surah An-Najmi, wa annahu ahlaka 'adanil ula, Allah Ta'ala kata, aku binasakan dulu, wa samuda fama abqa, kaum Samud tak tinggal apa, wa qauma nuhim min qablu, kaum Nabi Nuh belum daripada mereka, innahum kanuhum azlama wa atgha, wal mu'tafikat ahwa, puak-puak Nabi Lut. Wa hadha yushabihul a'raf ba'dal an'am. Ayat surah ini dalam surah Al-Qamar akan diperincikan kebinasaan itu. Ini seperti surah Al-A'raf yang datang selepas suratul An'am, sama juga. Wasyu'ara, surah Asy-Syu'ara ba'dal Furqan. Maknanya Furqan tak detail, Syu'ara diperincikan. Was-Saffat ba'da Yasin. Itu dia panggil 3 munasabah yang menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada Al-Quran itu datang daripada Allah Azza wa Jalla, bukan mari daripada orang lain. Kalau mari daripada orang lain, orang panggil tewe habis, dia akan baku berkala lantang habis. Sebab banyak kepala, bila banyak kepala, banyaklah dia punya gaya. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada 2 ayat yang pertama daripada surah ini, insya-Allah. Balik kepada surah. Surah Al-Qamar, surah yang ke-54, diturunkan di Makkah, 55 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillah tu dipanggil tabarruk, untuk ambil keberkatan. Sebab dia bukan nombor ayat pun, tak ada nombor ayat. Ada nombor? Tak ada nombor. Ayat yang pertama dia bermula dengan iqtarabatis sa'ah. Bukan mula dengan bismillah. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah hampir saat. Saat itu makna saat kedatangan kiamat telah hampir. Kedatangan kiamat telah hampir. Tengok nota di bawah. Yakni telah dekat masa datangnya, berbanding dengan umur dunia yang telah lalu. Umur dunia berapa ribu tahun dah. Jadi waktu Nabi datang dengan kiamat sudah dekat. Berapa lama? Dekat lah. Sebab dia tak ada lagi Nabi lain lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Nabi yang lain. Apa dia dekat? Wansyaqqal qamar, iaitu terbelahnya bulan. Tengok nota di bawah kata, menurut hadis-hadis yang sahih bahawa bulan terbelah 2 sebagai satu mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa itu telah disaksikan oleh baginda dan sahabat-sahabatnya serta kaum musyrik penduduk Mekah. Orang Mekah dia nampak bulan belah 2. Nampak. Tulis pelajar, asbabun nuzul. Sebab turun ayat ini. Apa dia sebab turun ayat ini? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala,
Ibnu Mas'ud kata insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan pernah terbelah pada masa Nabi. Patutnya Quraisy bila tengok terbelah dan dia minta tadi, patut dia berimanlah. Tapi apa boleh buat, kerah kepala, tak reti bahasa kata orang. Dia kata apa? Haza sihru ibn Abi Kabsyah. Ni permainan sihir anak Abu Kabsyah belaka tu. Siapa dia agak Abu Kabsyah ni? Tengok. Rajulun min Khuza'ah. Abu Kabsyah ni seorang laki-laki dari kalangan Khuza'ah yang menyalahi cara beribadat puak Quraisy, sembah berhala. Ibadat wa'abadi syi'ra, dan menyembah bintang syi'ra yang telah kita dengar dalam surah yang lepas. Falamma, apabila Nabi menyalahi puak Quraisy pergi sembah Allah, syabbahuhu bihi. Oh, dia kata Muhammad ni macam Abi Kabsyah yang tak mau sembah apa ni, berhala juga. Wa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun nisbahkan Nabi itu kepada Abi Kabsyah. Satu pandangan. Waqila, ada juga pandangan kata Abu Kabsyah itu kana jaddun Nabi, datuk Nabi dari sebelah mak dia, sebelah ibu. Fa'aradu annahu naza'a fi syabahi, mereka cuba nak kaitkan Nabi dengan ajaran tok dia. Oh, dia bukan ada benda baru tu. Muhammad tu bukan bawa benda baru, dia ikut tok ayah dia belah mak tu. Ada dah. Ini dia panggil renew kau. Maknanya ulang balik cerita lama, itu je. Yang penting dia nak perlekehkan Nabi. Dia tak nak terima, tak nak kata Nabi SAW itu wahyu. Itu je sebenarnya. Jelaslah kepada kita permainan puak-puak Quraisy. Puak kafir ni duduk situ. Oh, dia kata apa? Saharakum. Dia sihir tu. Fasa'alus suffar. Nabi kata tak percaya. Nanti puak-puak musafir balik nanti. Duduk tengah padang pasir malam tu, tanya dia, macam mana bulan malam bau ni? Bila balik orang musafir, pedagang-pedagang balik ke Mekah, mereka pergi tanya, betul ke mu tengok bulan terbelah? Qalu na'am, qad ra'aynahu. Betul, aku tengok di padang pasir bulan dua terbelah. Fa'anzalallahu ta'ala iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Maka turun ayat Quran ini, Allah nyatakan hampirnya kiamat, bulan terbelah. Hadha al-hadis rawahu Tayalisi wa Tahawi wa Ibn Jarir wa sahahahu jam'un minal muhaqqiqin. Alhamdulillah, hadis ini sahih. Satu lagi hadis, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, Anas kata, sa'ala ahlu Makkah an-nabiyya sallallahu ayatan. Penduduk Mekah puak Quraisy mari cabar Nabi Muhammad, kalau betul enta ni Nabi, tunjukkan bukti. Nabi kata boleh, malam ni tunggu. Nabi berdoa ni, Allah Ta'ala minta, Tuhan kata tunggu malam ni. Allah kata apa ni? Nabi kata tunggu malam ni. Malam tu insyaqqal qamaru bi Makkah marratain. Bulan terbelah dua. Belah. Sudah. Terbelah dua bulan. Ada kata duduk atas Bukit Safa, duduk atas Bukit Nur. Nampaklah, yang penting nampak. Sebelah sini, sebelah sini. Nampak sebelah sini. Hatta ra'au hira'an bainahuma. Dia kata sehingga nampak Bukit Hira. Gua Hira tu duduk tengah. Mana gua Hira di sini, bulan sebelah sini. Nampak? Allahu Akbar. Maka Nabi kata apa?
Nabi berbagi tahu kepada mereka, Ishhadu, saksikan, tengok semua. Fanazalat, maka turun ayat Quran ini, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, sehingga kepada ayat sihrum mustamir. Sampai situ ayat Quran ini turun. Ayat sampai ayat sihrum mustamir, ayat yang kedua tadi. Yaqulu zahibun, dia kata hilang dalam pada tu. Alhamdulillah. Riwayat yang kedua ini akhrajahu at-Tirmizi wal lafzu lahu wa sahahahu jam'un minal muhaqqiqin. Kita kata alhamdulillah, semua hadis-hadis riwayat ini sahih. Adapun dengar ni pelajar. Adapun cerita masyhur ni, cerita ni saya dengar daripada kecil lagi. Ustaz-ustaz kita duk cerita Nabi kita duk atas bukit Jabal Abi Qubais. Jangan tulis. Dengar aja. Nabi duduk atas bukit Abi Qubais. Mana bukit Abi Qubais? Istana raja sekarang. Boleh terbelah, mari masuk dalam sebelah. Belah masuk dalam lengan ni, belah lagi masuk sini. Pengkaji cara kata cerita itu tidak sahih. Cerita tak betul tu. Yang betulnya, yang sahihnya nampak sebelah duduk atas bukit. Bukit Hira duduk tengah, sebelah sini. Wallahu a'lam. Itu yang sahih. Hak masuk dalam baju itu tidak sahih. Kalau ada orang duk cerita, ustaz cerita, kita minta dia semak oleh ustaz, cuba murajaah balik. Banyak cerita-cerita kita yang kita dengar ni, ana sendiri pun kalau adalah cerita-cerita terpelik yang kita tersalah cerita, kalau tuan-tuan jumpa, maklumkan kita lah, PM balik ke saya, kita akan tarik balik atau kita akan betulkan balik maklumat. Biasalah muka bercakap ni. Kadang-kadang tengok cerita lama, nak murajaah tak sempat, kita tarik balik. Jangan setengah orang dia bila kita tegur dia berkerah lengan. Awak pergi belajar lagi lah. Nak tegur orang. Kita jangan sombong. Ilmu ni luas. Kalau orang tegur, murajaah lah. Jangan duduk marah pula. Celek mata. Zaman kita ni awal banyak ramai encelek daripada entelek. Wadah. Kalau entelek, orang tegur dia, alhamdulillah awak tegur, saya cek balik. Terima kasih. Nah, itu entelek. Tapi kalau kita tegur dia, ustaz, salah ni. Awak seorang pandai. Itu dia panggil encelek nama dia. Kenal? Selek mata korang. Baik. Iqtarabatis sa'atu, tengok tafsir pula kata, aidanatil qiyamatu, telah hampir kiamat, yang Allah Ta'ala akan bangkit hamba-hamba dia untuk dihisap, untuk dijazak, dibalaskan. Dekat dah kiamat kita ni. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya, tanda pelajar, ayat ini ditafsir dengan surah Al-Anbiya, ayat pertama, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah hampirlah manusia itu waktu hitungan, waktu kira-kira amal, sedangkan mereka dalam keadaan lalai, lari daripada ayat Allah. Allahu Akbar. Tulis ayat ini sampai ayat 3. Surah Anbiya ayat 1 hingga 3. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana was-sa'atu kahataini wa dhamma as-sababah wal wusta. Nabi kata dibangkitkan aku oleh Allah Taala dengan jarak dengan kiamat macam ni. 2 jari gini. Ni bukan jari ambil gambar ni. Lama dia tahu ustaz main gini juga. Kita pun heranlah. Budak-budak ni kalau ambil gambar gitulah dia. Nabi buat gini tanda kiamat. Kita duk main gitulah. Kadang-kadang kita gurau budak-budak perempuan buat gini juga. Kata mu nak suruh jadi yang kedua. Berani. Dia pun tadi satu-satu. Jadi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, aku dengan kiamat dekat macam ni sebab tak ada lagi nabi lepas daripada dia, tak ada lagi nabi. Tulis. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Baik. Wa an ibni Umar wa an Abdullah ibn Umar
radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama ajalukum fi ajali man khala minal umam ma baina salatil asri ila maghribis syamsi. Tempoh kehidupan kamu nak banding dengan umat dulu seperti kamu sekarang berada di waktu asar tunggu maghrib. Mana tu ada dulu daripada subuh. Subuh sampai ke duha, mari Nabi Nuh sampai ke Nabi-Nabi. Mari hak kita ni asar dengan maghrib ya. Pendek ya masa. Makna dekat dah kita ni ujung dunia. Itu ibarat. Ibarat yang Nabi kita buat hadis dalam Bukhari. Habislah kita para pelajar. Allah kata wan syaqqal qamar. Jadi buat-buat kapi kerah kepala tak dengar kata, maka Allah Taala qadim falaqal qamaru, Allah Taala benarkan bulan itu belah dua dengan izin Allah Taala nak menyokong. Sokong apa? Nak menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah orang Mekah mari minta. Tadi dalam hadis Anas tadi, orang Mekah mari minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tengok tanda fa'arahumul qamara syiqqaini, Allah tunjuk bulan terbelah dua. Tapi masalahnya dia tengok, dia kata sihir. Pula dah bahasa perangan. Baiklah kita simpulkan kisah kita ni dengan kata-kata Ibnu Katsir. Tulis. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir dia kata qad kana hadza fi zamani Rasulillah. Berlakunya bulan terbelah ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah sabit dalam hadis-hadis mutawatir dengan sanad yang sahih, dan waqad sabata telah sabit juga dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata apa? Khamsun qad madaina. 5 tanda kiamat yang telah disebut oleh Nabi telah pun berlaku. 5 tanda telah berlaku. Apa dia? Ar-Rum, kerajaan Rom jatuh. 1. Wad-dukhan, keluarnya asap. Wal-lizam, wal-batshatu, wal-qamar. Jadi naknya yang kelima, wal-qamar, berlakunya terbelah bulan. Itu hanya dia kata. Maka hadis ini dalam Bukhari Muslim, tapi wa hadza amrun muttafaqun alaih. Isu belah bulan ini sepakat ulama. Annan syiqaqal qamari, bahawa terbelahnya bulan itu telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu kana ihdal mu'jizatil bahirah, salah satu daripada mukjizat Nabi yang jelas. Adapun dukhan tak mari lagi. Mungkin hak Ibnu Mas'ud kata tu hak lain. Dukhan hak berlaku jurubu zaman Quraisy, itu berlaku. Tapi tanda-tanda kiamat besar yang 10 tanda itu belum berlaku. Termasuklah dukhan, termasuklah api yang keluar daripada Adan, halau orang ke mahsyar. 10 perkara itu belum berlaku lagi. InsyaAllah pada Jumaat sekalian kita kena cek baliklah, tengok balik kepada kitab yang menyebut tentang asyratis sa'ah, cerita tentang alamat kiamat. Ada sebuah buku yang saya baca, nama dia Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini. Kita baca buku ni daripada awal sampai ke khatam. Rakaman dia ada, tuan-tuan boleh tengok. Yang berminat nak kaji tentang alamat kiamat boleh tengok rakaman. Tajuk dia berakhirnya dunia ini. Ada beberapa belah siri kuliah yang saya sampaikan di Masjid Bulat. Masjid Bulat. Banyak masa jugalah ambil masa tu. Cuma kita minta maaf lah, kualiti video tu on off lah kata orang, sekali cerah sekali gelap. InsyaAllah kalau ada masa kita baca semula, kita rakam balik peristiwa-peristiwa yang besar itu. Baiklah, oleh kerana kita muqaddimah sudah panjang, Al-Fawaid kita akan sambung, kita tunggu, kita campur dengan ayat besok. Kita akan sambung lagi ayat ini, ayat 3 sehingga ayat 8. Maka di sana kita akan rangkus, kita akan kumpul semua Al-Fawaid termasuk yang hari ini, insya-Allah. Jadi ada muqaddimah ni, kita tak ada fawaid, kita ambil muqaddimah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.